Malam ni saya nak ngulas berkenaan dengan PKR akan kalah teruk. PKR akan kalah besar. Panglima perang pun dah lari. PKR akan kalah besar. Kalau kamu lihat ya, perkara ini bukan saja PKR, PH akan kalah teruk. Perkara ini terjadi disebabkan dimulakan oleh orang PKR. PH kalah teruk disebabkan oleh perangai-perangai orang PKR. So ini yang menyebabkan ketidakpercayaan rakyat terhadap Pakatan Harapan. Bermulanya daripada PKR lah. PKR itulah yang menjadi dalang yang menyebabkan mereka runtuh. Siapa sangka tahu, di Sabah PH hilang kerusi tahu. Tak ada orang memikirkan bahawa di PRN Sabah itu PKR akan hilang kerusi. Tak ada orang boleh fikir bahawa DAP akan kosong kerusi di Sabah. Tak ada orang boleh fikir benda ni. Tapi mereka waktu datang ke Sabah, waktu kempen Pilihan Raya Negeri Sabah tu, mereka terlalu yakin. Sangat-sangat terlalu yakin. Sebab itu kalah. Dan Nurul Izzah berialah. Nurul Izzah beria menunjukkan dia hebat dekat Sabah. Akhirnya apa jadi? Lingkup dia. Nurul Izzah 2 hari sebelum hari penamaan calon, sebelum hari nak membuang undi tu, Nurul Izzah meninggalkan Sabah tanpa dikesan. Hilang macam tu je. Sebab Nurul Izzah dah tahu di sana dah kalah. Apa jadi selepas itu? Dan akhirnya Nurul Izzah dah drop. Nurul Izzah dah tahu. Disitulah Nurul Izzah sendiri dah tahu bahawa sewaktu pemilihan parti mereka tu, mereka menipu dengan menggunakan sistem blok kencing. Kamu orang lihatlah. Kalau betul cara pemilihan PKR itu, kalau betul cara Rafizi Lamli itu kalah, kenapa dekat Sabah penyokong PH tidak mengundi PKR? Di mana orang-orang Sabah yang selama ini menyokong PKR untuk Nurul Izzah boleh menang, tetapi tiba-tiba dalam pilihan raya lingkup. Belagak orang PKR. Tunjukkan bahawa mereka berjaya menjatuhkan Nurul Izzah. Mereka dah berjaya menjatuhkan Rafizi Lamli. Tapi akhirnya rakyat di Sabah jatuhkan mereka. Ni di Johor ni. Di Johor ni, sebelum PRN Johor ni, kita tahu PKR tukar Nurul Izzah, letak dia dekat posisi apa tah, bahagian latihan ke apa tak tahu kan. Tujuannya apa? Sebab Nurul Izzah tidak nak memikul tanggungjawab, iaitu sebagai panglima perang yang akan dipertanggungjawabkan bahawa kalau kalah lagi dekat Johor, memang muka tebal Nurul Izzah, muka tebal Anwar Ibrahim, muka tebal pemimpin-pemimpin PKR akan terjadi dan mereka akan malu besar. Jadi untuk mengelakkan Nurul Izzah malu besar, mengelakkan Anwar Ibrahim malu besar, mereka sepakatlah letak tepi. Mana hujah orang PKR yang menyatakan bahawa Nurul Izzah adalah panglima perang, Nurul Izzah adalah puteri reformasi yang sepatutnya dia kena turun dekat Johor ni. Dia yang sepatut sekarang ni menggendangkan palu, menggendangkan gong perang dia untuk melawan Barisan Nasional. Macam mana pun orang PKR, macam mana pun orang PH, macam mana pun geng-geng lain nak cakap, dekat Johor ni UMNO dah menang 40 kursi tau. Di peringkat DUN 40 kursi UMNO dah menang. Takkanlah UMNO tak boleh pertahankan 30 kursi. Kalau UMNO pertahankan 30 kursi, tetap kerajaan juga. So, kenapa mereka sanggup lakukan pilihan raya negeri ni awal? Sebab keyakinan UMNO Barisan Nasional bahawa mereka akan berjaya menang. Berjaya menang. Kerusi DAP selepas ini mungkin habis. Kursi PKR yang 1 kursi itu pun kita tahu sebelum-sebelum ni pun nyawa-nyawa ikan.
Tak ada lagi. PKR akan jatuh, terduduk. Di setiap pilihan raya negeri, PKR akan terduduk. PKR akan jatuh. Di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan kamu tengok, apabila UMNO tarik sokongan, apa jadi? Di Negeri Sembilan ni, UMNO tarik sokongan, terbalik kerajaan. Ini diorang tengah rancang nak buat pilihan raya negeri dah, Negeri Sembilan. Mungkin 2-3 hari lagi akan diumumkan Negeri Sembilan pula. Lepas Negeri Sembilan, silap-silap Melaka dah. Dekat Melaka, hanyut lagi. Pakatan Harapan, hanyut lagi. Sampai ke Sarawak, hanyut lagi. Anwar Ibrahim, sebaiknya lah Anwar Ibrahim seperti mana yang dia gedebung dekat Johor hari tu, beria nak ugut UMNO, beria nak ugut Barisan Nasional, nak buat pilihan raya, nak bubarkan parlimen, buatlah. Kalau Anwar Ibrahim sekarang berani, buatlah, bubar parlimen. Orang semua dah bersiap sedia, parti lain bersiap sedia. Parti Bersama yang baru lahir 2 hari yang lepas pun kita dah bersiap sedia. Jadi pembohongan demi pembohongan, bila dia dah dapat jadi kerajaan, bila dia dah dapat jadi Perdana Menteri, jelas kita nampak Anwar Ibrahim hipokrit. Sombong pula tu. Gaya Anwar Ibrahim sekarang jadi Perdana Menteri yang paling sombong tau. Bercakap depan media, kamu orang tengok, betul-betul Anwar Ibrahim stres. Kalau kita tengok Anwar Ibrahim sekarang ni betul-betul stres. Kalau jawab kenyataan media je dah tak macam Perdana Menteri. Dah tak macam Perdana Menteri dah. Sekarang ni aku nak beritahu dekat Anwar Ibrahim, kau jangan sibuk dengan pilihan raya yang ada dekat negeri ni. Anwar Ibrahim, kau kata kau sibuk dengan negara. Lepas ni Anwar Ibrahim tak payah sibuk nak berkempen. Kau sibuk pergi luar negara. Anwar Ibrahim pergilah dekat negara-negara luar tu. Itu kerja dia. Bijan, penilaian Daniel siapa akan berkuasa selepas ini. Ini saya cakap betul ya. Memang pahit. Walaupun saya sokong parti Bersama, tetapi saya nak bagi tahu, ini jelas. Mahu atau tidak, terima atau tidak kita, parti yang akan berkuasa selepas ini, parti ya, yang mempunyai bilangan yang cukup, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Perikatan Nasional yang didominasikan oleh PAS, kemungkinan ya, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, GPS yang akan membentuk kerajaan lepas ini, dan mungkin parti-parti lain lah. PKR tak boleh jadi Perdana Menteri. Kamu orang tak percaya apa saya cakap ni? Yang akan jadi kerajaan tu lah. Sebabnya mudah. Sebabnya parti PKR, kerusi dia tak cukup. Kerusi PKR tak cukup. Lepas itu kerusi DAP tak cukup. Kamu tahu tak kerusi itu akan siapa yang menang? Memang pahit. Memang kamu orang tak nak dengar juga. Mungkin sebagian orang memang tak nak dengar. Kerusi PKR sebagian lepas ini diambil oleh siapa? Geng parti Bersama. Kau orang ingat senang nak jatuhkan geng Rafizi? PKR senang nak jatuhkan geng-geng Rafizi Lamli. Kerusi dia akan diambil oleh geng Rafizi Lamli. Kalau Rafizi Lamli tak kuat, tak adalah Anwar Ibrahim sampai pergi letak Tengku Zabrul buat kerja kat kawasan dia. Geng Rafizi Lamli, kita tengok dulu geng Azmin. Bila geng Azmin keluar, sebagian menang juga. Azmin dengan Zuraida kalah lah, tapi yang lain menang juga. Kalau memang dia orang buat kerja dekat kawasan, kalau betul rakyat suka mereka, dia tetap menang. Ingat senang kan nak terbalikkan Rafizi Lamli kat kawasan dia? Kau ingat senang kan nak terbalikkan Roziah? Dia orang ni bukan pengkhianat macam Azmin. Rakyat tahu apa berlaku dalam PKR. Kali ini bukan Rafizi, bukan geng-geng Rafizi Lamli ni beria nak keluar, tapi dipaksa secara halus untuk mereka ini meninggalkan parti.
Dan akhirnya mereka terpaksa keluar pagi, petang, siang, malam. Kamu tengok apa jadi dengan Wong Chen dengan Lee Chen Chung sekarang ni, yang diorang tarik dia punya akses untuk mereka peruntukan, untuk mereka agihkan peruntukan ke kawasan mereka. Ini dipaksa lah. Bila esok Wong Chen keluar, bila esok Lee Chen Chung keluar, mereka kata khianat parti. Tapi sekarang ini tak pernah berlaku dalam sejarah politik negara tau. Parti boleh sekat peruntukan ahli parlimen parti. Mana ada? Orang gila je buat kerja macam ni tau. Orang UMNO tak buat kerja ni, orang Bersatu tak buat kerja ni, orang PAS tak buat kerja ni. Orang Barisan Nasional memerintah negara begitu lama, dia tak pernah buat kerja bodoh ni kepada ahli parlimen yang masih ada dalam kerajaan mereka, yang duduk di kerusi tempat mereka. Tak pernah. Tak ada dalam sejarah. Yang buat sejarah gila ni hanya sejarah parti Kerajaan Madani Anwar Ibrahim. Tu je. Tak ada orang buat kerja gila macam ni. Yang gila, orang yang gila ahli parlimen nyata-nyata bersama dengan mereka dia pecat pun tak ada. Geng ini lah. Jadi persepsi rakyat, apa yang rakyat lihat adalah parti PKR ni parti pembohong, parti yang tak boleh diguna pakai, dan mereka bersekongkol menggunakan DAP gunakan mereka. DAP mengejar agenda mereka, PKR mengejar cita-cita mereka. Ingat DAP mengejar agenda parti mereka, ideologi parti mereka, dia kejar itu. PKR kejar kuasa, PKR kejar nafsu. Orang tak suka perangai macam ini. Sekarang ni PKR ni dah macam parti gangster. PKR dah macam parti gangster. PKR ugut sana ugut sini, menggunakan kuasa dia dekat kerajaan sesuka hati. Anwar Ibrahim bercakap seolah-olah dia adalah orang yang hebat, orang yang tak akan boleh jatuh. Anwar Ibrahim sekarang ni gunakan media-media massa. Anwar gunakan kuasa dia. Sebab itu kalau kita tengok sejarah Anwar Ibrahim ini, semua orang tahu pernah dipenjara tu kerana dia salah guna kuasa. Ni Baharul Baharul Adham ni, minyak RM1.99. PMX bijak kawal harga minyak. Kepala bapak engkau. RM1.99, bukan Anwar bijak kawal harga. Kalau Anwar bijak kawal harga, itu tak dinamakan subsidi ngok. Sekarang ni kalau kita tengok Nurul Izzah hilang tau. Buat apa sekarang ini jadi timbalan presiden kalau kau hilang? Tak ada bunyi, tak ada angin, tak ada desas-desus apa, hilang macam tu Timbalan presiden PKR patutnya dia sekarang turun ke bawah, tengok apa jadi semuanya. Sekarang ni tak ada macam tu. Nurul Izzah tak tahu ke mana. Ada yang sesiapa nampak Nurul Izzah sekarang ni? Hilang macam tu je. Negeri Sembilan silap gaya kali ni terbalik dah. Negeri Sembilan, Melaka tak payah cakap lah. Sarawak memang tak payah cakap lah. Habis. Sebab itu dalam berpolitik ini, kita ni diangkat oleh rakyat. PKR kena kembali kepada asal dia. PKR ni diangkat oleh rakyat. Yang angkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri adalah rakyat. Yang angkat ahli-ahli parlimen kau adalah rakyat. Bukan daripada Ceplos, bukan Fauziah, bukan Saifuddin Nasution, bukan Nurul Izzah, bukan geng-geng yang ada tu. Yang angkat adalah rakyat.
iaitu undi rakyat. Bila kamu tak jaga rakyat dengan baik, rakyat kebanyakan setiap hari marah. Bila rakyat marah, rakyat akan tolak kita melalui peti undi. Jadi dekat Sabah, rakyat dah buat, tapi keadaan yang ada di Semenanjung masih lagi dengan kesombongan. Ini berlaku pilihan raya Johor, mereka belagak lagi. Sekarang ini kamu lihat, parti PKR hanya menang 1 kerusi di Johor, tapi kamu tengok sombongnya, sombong dan angkuhnya. Ramai orang tak tahu tu bahawa PKR tu hanya ada 1 kerusi dekat Johor. Itu pun nyawa-nyawa ikan menang. Masih lagi membuat cerita. PKR kata, PH kata peratusan mengundi kurang sekarang ini boleh menyebabkan mereka kalah. Jangan beralasan begitu. Kau ingat kalau peratusan yang datang nak mengundi itu naik 100%, kau ingat kau ingat dia sokong PH? Belum tentu juga. PKR kalah kuyup lah, kalah teruk lah, kuyup lah. Tak ada orang nak percaya PKR sekarang ni. Sekarang ini orang PKR kerja dia adalah menyerang Parti Rafizi. Musuh sebenar mereka sekarang UMNO Barisan Nasional. Musuh sebenar PKR sekarang UMNO Barisan Nasional tau, bukan parti kami sebenarnya. Sebab parti Rafizi Ramli ni kamu serang 1 kerusi pun kami tak ada. Kau nak serang apa? Kan bangang. Apa yang kamu nak berebut dengan kami sekarang ni? Kerusi kami tak ada. Kerusi parti bersama tak ada. Yang kau orang nak pergi serang, yang kau nak berebut dengan kami itu apa? Nak berebut kuasa, kami tak ada kuasa. Nak berebut kerusi, kami tak ada kerusi. Nak berebut jawatan, kami tak ada jawatan. Yang patut kau rebut sekarang, yang patut kau lawan sekarang adalah UMNO Barisan Nasional. Yang jelas-jelas mereka ada 40 kerusi. Sekarang ni PKR agih kerusi, DAP agih kerusi, Amanah agih kerusi. Jadi kamu bertanding dekat kawasan mana? Kamu bertanding dekat kawasan DUN yang dimenangi oleh siapa? Kamu bertanding dekat kawasan DUN yang dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional. Kami parti kecil ini, parti yang kamu orang hina setiap hari, kami mungkin bertanding beberapa kerusi yang kami yakin boleh menang, yang kami yakin kawasan itu memang nak, yang ada persaingan sengit. Bukan kami. Yang kau nak pergi serang itu sepatutnya kamu orang ceplos pergi serang blok UMNO. Sebab itulah pemimpin kau ni memang betul lah PKR ni, kita boleh hashtag lah PKR Jamban. Anwar Jamban, PKR Jamban, PH Jamban. Lawak setiap hari pergi, kau orang pergi serang kami, tak ada guna. Sepatutnya hari ini ceplos-ceplos kamu kena ubah rentak. Pergi serang blok UMNO, pergi serang blok Barisan Nasional. Kami tak ada kerusi. Kuasa tak ada, kerusi tak ada, jawatan tak ada. Ini hari-hari datang menyemak dekat saya punya YouTube ni, okey jugalah, menambahkan view saya. Kami ni, lepas itu ayat dia, dah berapa kali saya beritahu, ayat orang PKR, kau yang serang kami. Memanglah kami serang kau. Kami ni pembangkang, memanglah serang kau. Bukan sahaja Parti Bersama serang kau, PAS serang kau, Bersatu serang kau, UMNO Barisan Nasional dekat bawah serang kau. Bukan saja parti kami, tapi tumpuan kamu bukan pada kami, tumpuan kamu patutnya pada UMNO. Hei, ini hari-hari pergi dekat saya orang punya media, hari-hari nak komen dengan saya. Kau komen saya, kau ingat aku baca? Kau komen saya ingat ada perhatian aku nak bagi dekat engkau. Sekarang ni orang PKR, kita akan tengok di pilihan raya Johor ni, kalau kalah siapa lagi nak dipersalahkan? Amir lah, Amir.
Amir dengan Juleha. Juleha. Ha. Inilah masalahnya orang PKR. Dia kata kami berdendam. Dia tahu tak berapa peritnya hati kami dengan PKR ni? Kalau orang-orang PKR ni kata kami berdendam, tahu tak berapa peritnya hati-hati kami yang tinggalkan PKR ni? Itu wajar. Kerana kami ada hati dan perasaan lah kami hari-hari balun PKR ni. Tapi engkau orang PKR, sepatutnya kalau kau dah tahu kami sakit hati, yang kau orang menambahkan sakit hati kami lagi. Kenapa? Kalau kau menambahkan lagi sakit hati kami, makin banyaklah kami akan bongkar. Sifat naluri manusia itu apabila kau buat kekejaman dengan dia dan kau menegakkan benang basah engkau, mana nak terima kami? Kau sekarang dalam kerajaan, kau orang bolehlah. Tapi selepas ini, macam mana? Anwar takkan dapat jadi PM. Sebab itu sekarang ni Anwar kalut. Kalut kalah. Sebab Anwar tahu kalau kalah kali ini habis. Tiap-tiap masa Anwar kata 5 tahun dan ni tak cukup. Apa yang dia buat 5 tahun? Anwar takkan bagi lepas. Anwar tak akan buat pilihan raya awal. Dia ugutlah macam mana, dia takkan buat pilihan raya awal. Kecuali selepas ini. BN GPS, BN dengan GPS dengar baik-baik ni. BN GPS yang akan tarik sokongan daripada kerajaan Anwar ni selepas PRN Johor ni, Johor, Melaka apa semua, siapa yang akan tarik sokongan? UMNO Barisan Nasional akan tarik sokongan. GPS Sarawak akan tarik sokongan. Tengok yang akan tarik sokongan UMNO Barisan Nasional akan tarik sokongan. GPS Sarawak akan tarik sokongan. Parti Warisan Sabah akan tarik sokongan. Parti Star Sabah akan tarik sokongan. Parti Bebas Sabah akan tarik sokongan. Berapa banyak dah tu? Tinggal lagi yang tinggal dalam kerajaan, yang tinggal dengan Anwar Ibrahim ada 2 aja. Satu parti PH, yang kedua parti GRS Sabah. Yang tinggal tu lah. Mana cukup kursi? Anwar akan kehilangan kursi lepas ni. UMNO akan tarik sokongan. UMNO tarik sokongan, GPS akan tarik sokongan. Sebab GPS dah muak. GPS dah muak, kerajaan pusat banyak menipu dengan Sarawak. Saya tengok kenyataan media hari ini. Anwar Ibrahim memuji Sarawak Energy. Siapa yang tahu Sarawak Energy? Sarawak Energy ni Syarikat Elektrik Sarawak yang membekal elektrik di dalam Sarawak. Sekarang ni dia duk sibuk, Syarikat Elektrik Sarawak ni, Sarawak Energy ni nak supply elektrik ke Semenanjung, nak supply elektrik ke Singapura, nak supply elektrik ke selatan Thailand, selatan Filipina, nak supply elektrik dekat Indonesia. Anwar Ibrahim nak ambil kredit daripada Sarawak Energy. Sarawak Energy bukan kerajaan pusat punya. Sarawak Energy 100% syarikat milik kerajaan negeri Sarawak. Jadi dia nak claim yang ini adalah Sarawak punya, ni adalah dia punya. Tak adalah, keuntungannya masuk ke Sarawak lah. Semua benda yang kat Sarawak tu Anwar Ibrahim nak claim. Elektrik Sarawak dia nak claim. Jambatan terpanjang dekat Malaysia, dekat sungai, dia nak claim. Kerja Najib Pen Borneo, Anwar Ibrahim nak claim. Apa dia yang Anwar Ibrahim buat kat Sarawak? Najib, seburuk-buruk Najib. Itulah orang Sarawak suka yang aku cakap siang tadi. Jasa Najib pada Sarawak apa? Pen Borneo. Pen Borneo tu jasa Najib lah. Sabah punya belum siap. Tapi tak apalah, benda tu dah lulus. Anwar Ibrahim tinggal nak buat. Apa yang Anwar Ibrahim buat untuk Sabah Sarawak sekarang?
Aku kenal lah siapa yang tanya ni, Jack Rockstar. Itu merepek lah. Tak ada apa yang Anwar Ibrahim buat dekat Sabah Sarawak. Dia pergi buat tunai janji dia. Yang dia bagi dekat Sabah 1.5 bilion tu, yang orang Sabah tu bersukaria tu, itu memang dia tak payah bayar itu. Dia bayar 40% Sabah. Sebab saman terhadap kerajaan pusat oleh Sabah dah menang waktu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. So siapa yang jadi Perdana Menteri, dia kena tunaikan tuntutan 40% itu. Bukan masalah Anwar lah ini, tetapi kena kau jadi kerajaan, jadi kau kena tunaikan. Kalau orang lain yang jadi kerajaan macam Muhyiddin ke, dah tentu dia tunaikan. Kalau Mahathir sekalipun, kalau siapa pun, Zahid ke siapa pun, mereka akan tunaikan. Tapi tidak pada Anwar Ibrahim. Lepas tu dia nak suruh rakyat Sabah bersyukur dengan 1.5 bilion. Buang masa, engkau nak orang Sabah buang masa dengan cerita Anwar Ibrahim ni. Kau tengok Sarawak, Sarawak tanpa PH, Sarawak tanpa Anwar Ibrahim, buat jabatan harga berapa? 800 lebih juta, dekat 1 bilion. Jalan dua lagi yang Sarawak buat mencecah 6-7 bilion. Sarawak pergi buat apa? Yang kita tengok, pelabuhan beli berapa bilion. Kalau harap Anwar Ibrahim, taiklah. Sarawak nak buat hospital, bayar kerajaan pusat hutang dengan Sarawak 1 bilion. Dekat mana ekonomi negara ni bagus? Dekat mana kerajaan pusat yang ada duit? Kalau ceritanya terbalik macam ni, dekat Sarawak kerajaan pusat hutang 1 bilion, tapi Anwar Ibrahim kata duit banyak. Anwar Ibrahim kata ekonomi bagus. Anwar Ibrahim, geng-geng PKR kata kerajaan pusat pimpinan Anwar Ibrahim hari ini berjimat cermat. Kenapa tiba-tiba dengan kerajaan Sarawak 1 bilion pun kau hutang? Ini formula lah, formula simple je. Kenapa kerajaan pusat hutang pembinaan hospital dekat Sarawak 1 bilion? Kenapa? Anwar Ibrahim ni dulu nak buat sekolah zaman dia Menteri Pendidikan, TYT Sarawak. TYT Sarawak, kalau kamu dengar apa TYT Sarawak kata, TYT Sarawak ni cukup benci dengan Anwar. Dia tahu Anwar ni kaki spin tau. TYT Sarawak yang ada sekarang ni, Anwar Ibrahim baling file tau. Anwar Ibrahim baling file sebab tidak nak bina sekolah daif yang ada dekat Sarawak. Jadi kamu orang tengoklah, Anwar Ibrahim fikir, dia datang Sabah, dia pergi cerita semua duit daripada ni kan dia bayar dekat Sabah. Dia kata, kamu dengar, mana ada Sabah pergi minta duit dekat negeri-negeri Semenanjung ni, yang Anwar Ibrahim kata duit daripada semua negeri Semenanjung dibagi ke Sabah. Mana ada Sabah minta duit dia. Yang Sabah duk minta sekarang ni duit Sabah sendiri tau. Dia ambil 10 bilion, dia patut pulang 4 bilion. Itu memang duit Sabah. Yang kau tak pulang, kenapa? Dia punya perkara tu simple je. Anwar Ibrahim, dia cerita dekat rakyat, dia nak berjimat cermat untuk kerajaan. Tapi Anwar Ibrahim dalam parti dia pun, dia tak berjaya jaga. Ketirisan berlaku dalam parti PKR. Siapa dia yang nak nafikan cakap saya ni? Anwar Ibrahim suruh rakyat berjimat cermat, tapi dalam parti dia berlaku satu ketirisan yang sangat besar. Jawatan-jawatan GLC, jawatan-jawatan lantikan politik, supol-supol Anwar Ibrahim, kesi-kesi Anwar Ibrahim, ketua-ketua yang ada dalam PKR tu, mereka yang melakukan ketirisan. PKR nak mengekalkan, saya dah ulang-ulang kali cakap, 1 bulan juta duit rakyat diboroskan untuk parti PKR. Juta duit rakyat.
melalui NGO PKR yang ada, melalui projek ke apa ke semua yang diluluskan oleh geng-geng dia, melalui jawatan-jawatan GLC, melalui jawatan senator, melalui jawatan segala macam, berjuta sebulan hangus kepada parti PKR untuk mereka kuatkan parti mereka, untuk mereka bayar yang geng-geng ceplos, bayar geng cyber trooper. Ada faedah gitu? Mana ada faedah? Berjuta habis macam tu je setiap bulan. Pergi mana duit tu DJ? Pergi ke dalam perut dia orang lah. Sewa hotel, sewa tempat ceramah, makan ramai-ramai selepas mesyuarat. Kau ingat free? Sewa hotel untuk nak buat satu event. Hotelnya lain, makanan dia lain. Bukan harganya 5.000, bukan harganya 200. Paling tidak 10.000. Kerja PKR macam tu je. Daripada start Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, ada yang beli sport car tau kat Sarawak ni. Tanya KC Sarawak. Ada ni bekas KC lah. Sport car dia bertukar-tukar. Ada yang ambil duit buat ni anak dia kahwin lah, buat rumah lah, pun ada. Saya, ini dalaman dia yang waktu aku jadi KC dulu lah. Macam-macam. Kamu tengoklah orang-orang PKR sekarang ni, banyak dah perut buncit dah. Bila orang tanya dekat mana duit kau beli lembu, sebab Anwar tak ambil gaji. Rakyat betul-betul macam orang bodoh je kita dengar cerita PKR ni tau. Kenapa, daripada mana duit kau beli lembu? Apa kau nak persoalkan? Anwar Ibrahim tak ambil gaji? Dia kata, bah. Dia pergi persoalkan sebab Anwar Ibrahim tak ambil gaji pula. Siapa yang paksa Anwar Ibrahim tak ambil gaji tu? Tak payah ambil gaji pun memang duit dah banyak. Apa nak susah-susah kan? Fahas rugi dalam bursa saham 10 juta. 10 juta Fahas rugi dalam bursa saham. Berapa? 85 juta Fahas rugi dalam bursa saham. Gaji Anwar Ibrahim 5 tahun tak sampai 10 juta pun. Kalau bayar gaji Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dengan Menteri Kewangan, letaklah 150,000 sebulan kan, keseluruhan gaji dia. Kalau 10 bulan baru 1.5 juta. Nah, 12 bulan baru 1.8 juta. 1.8 juta kali dengan 5 tahun. Bukan banyak pun. Fahas boleh rugi 85 juta macam tu je. Apa Anwar Ibrahim tak payah ambil gaji, tak apa. Ada faham lah dekat situ. Mana ada cerita macam tu lah. Orang yang tak ambil gaji ni, Perdana Menteri Singapura, antara Perdana Menteri yang tinggi gaji dalam dunia tau. 100 lebih ribu US dollar sebulan. Dia ambil. Perdana Menteri Singapura dia ambil gaji dia. Tak malu-malu pun, 100 lebih ribu setiap bulan. US dollar lagi. Hampir setengah juta duit Malaysia tau. Dia ambil. Kenapa Anwar Ibrahim tak nak ambil gaji?
Ada kita rakyat Malaysia paksa dia tak ambil gaji. Lepas tu orang PKR puji dia tak ambil gaji. Penjimatan. Penjimatan tai apa? Jimat gaji Anwar Ibrahim meleleh dekat bawah ni. Kalau diorang ni tak ada duit, kau ingat parti PKR ni boleh berjalan lancar macam sekarang? Siapa yang cakap? Jeffrey cakap ambil salah tak ambil salah. Siapa yang kata ambil salah tak ambil salah? Kau sendiri yang tak nak ambil. Kami persoalkanlah. Bila orang tanya lembu, kau kata biarlah. Mana boleh. Apa yang Anwar Ibrahim buat, parti PKR mendukung walaupun salah. Macam kes Azam Baki. Orang PKR setuju dengan perkara yang mungkar, perkara yang salah. Isu Azam Baki ni. Orang PKR menyokong tindakan Azam Baki ni tau. Dah terang-terang salah. Salah. Penjawat awam, pegangan saham melebihi daripada yang sepatutnya. Beria jadi orang nak backing benda-benda macam ni lah. Benda yang nyata tetapi cuba untuk mereka menidakkan. Memang rakyat marahlah. Cuma kita tunggu dalam pilihan raya. Inilah, macam inilah Najib dulu. Najib dulu bila kita sebut kes 1MDB, macam inilah dia orang pertahankan. Dia orang tak nak dengar. Beria lagi. Last kali tumbang. Last kali terbalik. Sama PKR. Ini kan parti kecil. PKR ingat gah sangat dia orang sekarang ni. Parti dah besar. Tak. Yang PKR dah gedegang-gedegung serang parti Rafizi yang baru tubuh sekarang ni. Kau ingat parti kau besar? Parti kau tu tak besar mana pun. Belum ada kekuatan lagi. Dekat akar umbi PKR ni tak kuat. Ketua-ketua cabang PKR mana buat kerja? Tak buat kerja. Kau ingat ketua cabang PKR buat kerja? Sebab tu menggelupur kat Johor ni. Dekat Johor ni diorang menggelupur sebab apa? Sebab tak buat kerja. Ketua cabang ni hanya berkokok aja. Pelawahon tu kah? Pelawahon dengan si gemuk gedepal tu. Orang-orang PKR mana ni yang senonoh-senonoh? Kau tengoklah. Ada yang gemuk bulat, duduk dekat kerusi boleh roboh. Ada yang macam pelawahon. Aku risau je kalau naik kapal terbang dengan orang yang gemuk-gemuk ni. Aku takut kapal terbang miring macam ni lah. Geng-geng PKR kau tengok banyak dah bulat-bulat sekarang ni. Dah gemuk-gemuk semua. Kau tengoklah. Orang-orang PKR sekarang ni semua badan bulat-bulat dah sekarang. Mereka dah lupa sejarah PKR. Mereka dah lupa sejarah parti itu parti jalanan. Mereka dah lupa bahawa parti itu diangkat oleh orang biasa. Semua sekarang ni dilanggar oleh Anwar Ibrahim. Parti ini parti derita, parti ini parti jalanan, diangkat oleh orang-orang biasa. Apa orang biasa? Sekarang ni Ramadan orang biasa kah? Tengku Zabrul orang biasa kah? Geng-geng artis yang kau dah angkat tu orang biasa kah? Orang PKR lebih sanggup ludah muka Rafizi. Orang PKR lebih sanggup ludah muka Rafizi
dan mereka lebih sanggup menjilat kaki Ramanan. Saya cakap saya. Siapa yang tak percaya cakap saya ni? PKR lebih sanggup ludah Rafizi Lamli, termasuk PKR yang geng-geng Melayu Islam tu. PKR yang geng Melayu Islam, kau dengar cakap saya ni. Kau orang sanggup ludah muka Rafizi, kau orang sanggup hina Rafizi, kau orang sanggup mencaci Rafizi yang dia tu Melayu Islam dengan kau, tapi kau sanggup menjilat kaki Ramanan, kau sanggup mendewakan Ramanan dibandingkan Rafizi Lamli. Kau orang fikir ya. Kesi botak pelawahan tu sanggup dia caci hina Rafizi Lamli nak dibandingkan dengan Ramanan. Ramanan tu dia angkat puji. Kamu orang fikir ya. Macam mana tu? Sebab tu aku cakap, orang PKR kau jangan gedegang-gedegung bercerita tentang soal agama dan bangsa. Malu. Aku malu dengar. Betul-betul aku malu dengar tau. Kalau orang PKR nak bercakap pasal agama dan kaum, aku malu dengar. Sebab apa? Rafizi Lamli itu sedih aku tengok tau. Saya bukan orang Melayu. Saya sedih tengok Rafizi Lamli, seorang Melayu yang selama ini berjuang bersama engkau, bantu kau untuk PKR tu, tiba-tiba engkau orang ludah Rafizi Lamli macam tu. Orang Melayu ni. Siapa yang tolak Rafizi paling banyak dalam PKR sekarang ni? Siapa yang kutuk Rafizi paling banyak dalam PKR? Orang Melayu. Orang Islam. Lepas tu kau sibuk nak pergi bantu orang Islam dekat Palestin. Sibuk orang PKR nak bantu orang Islam dekat Palestin, sibuk nak bantu orang Islam dekat Aceh. Tapi orang Islam yang ada di dalam parti kau orang ludah, kau orang hina lebih daripada orang Palestin, lebih daripada orang Aceh tu. Apa nak jadi? Ini semua hujah yang orang PKR takkan dapat lawan lah dengan saya. Sebab itu macam Jeffrey ni, tak payah sembang lah, PKR jaga parti sendirilah. Itulah dia. Sebab apa? Sebab inilah hakikat dia yang dia orang ni dah tak boleh nak lawan. Hujah saya ni bukan salah tau. Hujah saya ni, kalau kamu orang perhatikan, berapa orang Melayu dekat sini, kamu orang fikir kan? Orang Melayu Islam dalam PKR kau pergi ludah Rafizi, gedebang-gedebung kau hina dia sampai kata dia sotong dan sebagainya, gedebang-gedebung. Tapi kau beria nak cerita Islam yang dekat Palestin sana. Tak payah nak cerita Rafizi Lamli mulakan kah, Rafizi Lamli tak mulakan kah, tak payah. Di mana engkau punya Islam tu, di mana engkau punya Melayu tu dalam PKR ni? Tak payah engkau nak tegakkan benang basah engkau. Benda ni semua adalah bermula daripada engkau orang. Rafizi Lamli duduk dalam kerajaan tu 2 tahun, Rafizi Lamli duduk diam je. 2 tahun Rafizi Lamli jadi timbalan presiden. Sewaktu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ni, ada Rafizi Lamli buka mulut, ada Rafizi Lamli kacau PKR. Sewaktu dia jadi timbalan tu, ada Rafizi Lamli cakap macam-macam. Tak ada. Siapa yang mulakan ini? Kamu orang. Jangan nak salahkan Rafizi. Kamu orang yang mulakan, kamu orang yang buat sistem blok kencing, beli 16 juta, ditanya tak nak mengaku, saman orang. Lepas itu kau kata Rafizi Lamli serang parti, kepala bapa engkau, kau aniaya orang. Pemilihan parti kali ini menipu. Kami ni yang pemimpin nampak. Kalau tak menipu tak ada masalah.
bila engkau dah menipu, orang bagi surat aduan, bayar 100 setiap aduan, sampai hari ini tak balas. Dekat mana saluran? Suruh Rafizi Lamli pakai saluran, suruh kami ni pakai saluran. Saluran yang digunakan, orang buat aduan bayar 100 lagi, kau pun tak balas. Saluran tai kucing mana yang dia orang nak suruh orang pakai? Akhirnya Rafizi Lamli ada podcast, Rafizi Lamli ada media, kami ni ada media, kami ni boleh buat podcast. Kami bercakap dekat media lah. Dekat mana kami nak bercakap lagi? Kau nak ikat kaki, nak ikat karangan kami, suruh tak payah bercakap, duduk nak mengampung kau punya cerita. Sedangkan kau bukannya kuat mana pun dalam parti. Sebab itu kami berani meninggalkan parti PKR tu. Sebab kami tahu kami yang dulu buat kerja banyak. Kalau tak percaya, kami yang buat kerja banyak dalam PKR, kita tunggu. PRN Negeri Sabah dah pun kita nampak. Terbukti bahawa dekat PRN Sabah tu, dulu Sabah dapat kerusi sebabkan geng-geng Rafizi. Terbukti dah apabila geng-geng Rafizi Lamli dah tak tolong dekat PRN Sabah, lingkup tak lingkup. Ni kita tengok dekat PRN Johor, tak ada lagi geng-geng Rafizi Lamli dalam PKR. Kita tengok PKR boleh dapat ke tak? Melaka apa semua nanti kita tengok. Masuk PRU kita tengok. Tanpa geng Rafizi Lamli, PKR boleh naik tak? Kita tengoklah PRU nanti kita tengok. Di situ kita tengok. Tanpa Rafizi, tanpa geng Rafizi Lamli, kita tengok PKR boleh naik tak? Aku nak tengok hebat PKR dekat sini lah. Jadi jangan salah kami hentam ke orang. Memang kami nak tengok kau orang lingkup. Kalau betul dulu bukan Rafizi Lamli, bukan geng Rafizi Lamli yang buat kerja, dan kau orang yang hebat, kenapa kau orang sekarang ni takut kami hentam parti PKR?